Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadinya untuk video kali ini, okey, Ustazah nak sambung tentang tajuk yang sama, perkembangan agama Islam melalui akidah. Tapi hari ini kita buat latihan pengukuhan sahaja. Cuma Ustazah harap awak tengok video ni lepas awak buat latihan ni. Jadinya awak semak dengan Ustazah. Okey, kalau jawapan awak betul, awak boleh tanda sendiri. Okey, tapi kalau jawapan awak salah, okey, awak buat pembetulan dekat bahagian bawah jawapan dia. Okey, boleh? Okey. Okey, Ustazah harap awak dah bersedia. Sediakan buku aktiviti dengan pensel. Okey, jadinya kita akan teruskan dengan muka surat 3. Okey, soalan yang pertama. Okey, arahan dia A. Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberikan. Okey, ada 6 pilihan jawapan dekat situ. Okey, kotak yang pertama mentauhidkan. Kotak yang kedua Al-Amin. Kotak yang ketiga berhala. Kotak yang keempat Mekah. Yang kelima Al-Lata. Okey, yang keenam membebaskan. Okey, dekat sini ada 6 soalan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, cek ya jawapan masing-masing. Okey, Rasulullah SAW diutuskan untuk menyeru manusia Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa jawapan dia? Rasulullah diutuskan untuk menyeru manusia Allah. Okey. Jawapan dia adalah mentauhidkan Allah. Okey, mentauhidkan. Okey, yang ni jawapan nombor 1. Okey. Mentauhidkan. Okey, ni jawapan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Okey, kalau betul tanda right dekat nombor tu. Okey, soalan nombor 2. Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di... Okey, dekat mana awak dah belajar? Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Okey, ni dia jawapan Mekah. Okey, tu jawapan nombor 2. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Masyarakat Arab Jahiliyah mengamalkan cara hidup dengan menyembah. Okey, masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam, mereka menyembah apa? Menyembah berhala. Okey, mana satu berhala? Okey, yang ni. Okey, menyembah berhala. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 4. Rasulullah SAW digelar sebagai oleh kaum Quraisy. Okey, kaum Quraisy menggelar Rasulullah sebagai Al-Amin. Sebab apa? Sebab gelaran Al-Amin ni bermaksud orang yang dipercayai. Okey, mana satu Al-Amin? Okey, yang ni. Okey, ni nombor 4. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 5. Berhala yang terbesar di sekeliling Kaabah dinamakan sebagai... Okey, ingat lagi tak nama-nama berhala yang terkenal? Okey, salah satunya ialah mana satu? Al-Lata. Okey, ataupun Lata. Okey, mana satu? Okey, yang ni. Okey, yang terakhir. Soalan nombor 6. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW telah berjaya Kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Okey, dekat soalan nombor 6 tu, dia tertinggal ruang kosong. Jadinya awak nampak tak nak panah dekat situ? Okey, awak tambah sendiri. Okey, tulis jawapan dia dekat situ. Nombor 6, jawapan dia adalah membebaskan Kota Mekah dari cengkaman kafir Quraisy. Mana satu membebaskan? Okey, yang ni. Okey. Okey. Okey, siapa yang betul semua? Okey, siapa yang betul semua, Ustazah ucapkan tahniah. Okey, siapa yang ada silap sikit, okey, awak jangan padam. Okey, awak tulis jawapan yang betul dekat bawah dia. Kalau betul, tanda right. Kalau salah, tanda pangkah. Yang salah tu buat pembetulan. Okey, kita teruskan dengan page seterusnya. Page 4. Okey, silap. Page 4. Okey, yang ni page 4. Okey, apa dia arahan dia? Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, soalan nombor 1. Okey, sama juga. Ustazah harap awak dah siap.
Okey, kali ni awak cek je jawapan awak. Kalau betul, tanda right. Kalau salah, pangkah dan bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan nombor 1. Nenek adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang suci daripada dosa. Okey, malaikat ke Jibril? Okey, jawapan yang paling tepat adalah malaikat. Jibril pun sepatutnya betul juga, tapi yang paling tepat adalah malaikat. Okey, gariskan malaikat. Okey, soalan nombor 2. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Okey, kalau dari tanah bukan Bukan. Kalau tanah manusia. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Okey, nombor 3. Hukum beriman kepada malaikat ialah harus atau wajib? Okey, wajib jawapan dia. Soalan nombor 4. Tugas malaikat Jibril ialah Okey, apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu ataupun mencabut nyawa? Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 5. Kita wajib mengetahui nama malaikat. Okey, ingat lagi tak nama malaikat ada berapa yang wajib kita ketahui? Apa? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Semua sekali ada 10. Okey, jadinya kita wajib percaya dan wajib mengetahui 10 nama malaikat. Okey, mana satu jawapan dia? Okey, nampak tak 10? Okey. Soalan nombor 6. Ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, baginda sering mengasingkan diri di... Okey, ingat lagi tak? Rasulullah terima wahyu. Dekat mana? Dekat mana Rasulullah menerima wahyu? Okey, ingat lagi tak? Dia dalam buku kan? Kita pernah belajar kan? Okey, jawapan dia adalah di Gua Hira. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 7. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. Okey, Allah menurunkan apa kepada Rasulullah? Hadis atau Al-Quran? Okey, jawapan dia adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur ataupun berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Ingat tu. Okey, jadinya jawapan nombor 7 adalah Al-Quran. Okey, soalan nombor 8. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia lebih berasa takut untuk melakukan perkara-perkara yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan berasa takut untuk melakukan apa? Untuk melakukan perkara yang ditegah ke dituntut? Jawapan dia adalah ditegah ataupun dilarang oleh Allah. Okey. Okey, boleh. Okey, soalan muka surat 5. Kita sambung. Nombor 9. Okey. Saya tak nampak pula. Okey, saya letak bawah sikit. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Pegangan yang dengan akidah Islam merupakan tunjang kekuatan Islam. Okey, ingat lagi tak? Okey, apa dia akidah tu? Okey, akidah adalah pegangan yang kukuh ke lemah? Pegangan yang kukuh. Okey, jawapan nombor 9, kukuh. Okey, soalan nombor 10. Apa dia? Adalah kitab yang lengkap dan merupakan mukjizat yang besar untuk sepanjang zaman. Okey, ingat lagi tak? Ada satu je kitab yang kekal hingga akhir zaman, hingga hari kiamat, iaitu kitab Al-Quran. Okay, mana satu kitab Al-Quran? Okey, yang ni. Okey, seterusnya. Nombor 11. Orang yang beriman kepada akan berusaha dan memelihara diri daripada melakukan maksiat.
Okey, apa jawapan dia? Orang yang beriman kepada hari akhirat ke berhala? Okey, orang yang beriman kepada hari akhirat akan berusaha dan memelihara diri daripada melakukan maksiat. Orang yang beriman dengan hari kiamat, orang yang beriman dengan hari akhirat sepatutnya akan takut untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat. Okey, soalan nombor 12. Makhluk tidak boleh memberi kemudaratan ataupun nikmat melainkan siapa yang boleh beri kemudaratan dengan nikmat? Hanya satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana satu jawapan dia? Rasulullah ke Allah? Jawapan dia adalah Allah. Okey, kalau betul tanda kat nombor. Okey, soalan seterusnya. Nombor 13. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey. Okey, ingat Okey, soalan nombor 14. Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat atau sekaligus. Okey, jawapan dia adalah tadi Ustazah ada cerita kan. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur ataupun berperingkat-peringkat selama 23 tahun. 23 tahun Al-Quran diturunkan. Tapi sikit. Okay, jadinya soalan nombor 14 ni jawapan dia adalah berperingkat-peringkat. Okey, soalan yang terakhir, nombor 15. Manusia beriman dengan qada dan qadar. Okey, manusia harus ke wajib beriman dengan qada dan qadar? Jawapan dia adalah wajib. Gariskan wajib. Okey, itu untuk soalan muka surat 5. Okey, seterusnya muka surat 6. Okey, ni muka surat 6. Okey, boleh lagi tak ni? Okey, semak jawapan awak. Okey, C. Isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang betul. Okey, dekat sini ada 10 soalan. Okey, dekat atas tu pula ada 10 pilihan jawapan juga. Okey, kita tengok pilihan jawapan yang pertama. Kurniaan, Al-Quran, mukjizat, pelengkap, ajaran, menilai, melemahkan, akal, manusia dan larangan. Okey, jadinya ini petikan tau. Kita kena baca. Okey. Kita teruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan. Okey, cek jawapan awak. Yang dikurniakan apa? Mukjizat yang azim. Mukjizat ni nombor 1. Okey, silap. Mukjizat. Okey, ni mukjizat yang azim iaitu Al-Quran. Okay, Nabi Muhammad dikurniakan mukjizat iaitu Al-Quran. Okey, mana Al-Quran? Al-Quran nombor 2. Okey, yang boleh penentang Islam yang sombong dan meyakinkan manusia dengan Nabi Muhammad dikurniakan mukjizat iaitu Al-Quran yang boleh melemahkan penentang Islam yang sombong. Mana satu melemahkan? Okey, yang bawah ni, nombor 3. Melemahkan. Okey, sambung. Yang boleh melemahkan penentang Islam yang sombong dan meyakinkan manusia dengan apa? Dengan akal. Dengan akal apabila meneliti ayat-ayat Al-Quran. Okey, mana satu akal? Okey, sambung. Al-Quran adalah pelengkap dan penyempurnaan dakwah Rasulullah. Okey, Al-Quran adalah pelengkap. Pelengkap mana? Ni nombor 5. Okey, pelengkap dan penyempurnaan dakwah Rasulullah. Di dalam Al-Quran terkandung semua
ajaran dan larangan Allah kepada manusia. Okey, jadinya nombor 6 jawapan dia adalah ajaran. Mana satu? Ajaran. Okey, yang ni ajaran. Okey. Oh, nombor 6 Ustazah. Okey. Nombor 7 larangan. Okey. Sebagai seorang, okey, nombor 8. Sebagai seorang apa? Seorang manusia. Okey, mana satu manusia? Yang telah diberikan akal fikiran untuk baik dan buruk sesuatu perkara. Okey, manusia digunakan akal untuk menilai perkara baik dan perkara buruk. Okey, mana satu menilai? Okey, yang ni menilai. Okey, ni menilai. Nombor 9. Okey, seorang manusia telah diberikan akal fikiran untuk menilai baik dan buruk sesuatu perkara. Kita hendaklah menggunakan, nombor 10, kita hendaklah menggunakan kurniaan Allah itu dengan sebaiknya. Mana satu kurniaan? Okey, yang last sekali. Nombor 10. Okey, kalau betul tanda, kalau salah pangkah, lepas tu awak tulis semula jawapan dia dekat tepi. Okey, boleh. Siapa yang betul, bagus. Tahniah Ustazah ucapkan. Okey, last. Muka surat 7. Okey, yang ni senang je. Awak bulatkan je kan. Okey, D. Jawab soalan di bawah. Okey, soalan nombor 1. Berapa lamakah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah? Berapa lama? 13 tahun. Ingat tu, Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Okey, mana satu? Alif ke, ba ke, jim ke, dal? Okey, alif jawapan dia. Okey. Soalan nombor 2. Mengapakah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah? Kenapa Rasulullah berhijrah ke Madinah? Okey. Selepas Rasulullah dia nak sebarkan Islam dekat Mekah, tetapi banyak sangat cabaran dan ancaman dari kafir Quraisy. Jadinya Rasulullah pun berhijrah ke Madinah untuk mengembangkan lagi Islam. Sebab dekat Madinah, Islam semakin mendapat sambutan. Mana satu jawapan dia? Alif ke, ba ke, jim ke, dal? Jawapan dia adalah ba. Rasulullah berhijrah ke Madinah kerana Islam semakin mendapat sambutan di Madinah. Ba jawapan dia. Okey, soalan nombor 3. Apakah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW di awal dakwah baginda? Okey, tajuk kita ni perkembangan agama Islam melalui akidah. Yang pertama sekali akidah. Rasulullah ajar untuk beriman kepada Allah, beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Okey, jadinya soalan nombor 3 ni apa jawapan dia? Yang tajuk kita belajar sekarang ni iaitu akidah. Okey, akidah. Rasulullah tekankan akidah di awal dakwah baginda, iaitu sembah Allah, percaya dekat kitab, percaya dekat hari kiamat dan rukun iman yang lain. Okey, faham? Jadinya jawapan nombor 3 adalah ba, akidah. Okey, itu yang first. Okey, itu yang pertama. Okey, soalan nombor 4. Antara berikut ialah rukun iman kecuali mana satu bukan rukun iman? Alif, beriman kepada Allah. Ba, beriman kepada Rasul. Jim, beriman kepada hari kiamat. Ataupun dal, solat 5 waktu sehari semalam. Okey, jawapannya adalah solat 5 waktu sehari semalam. Okey, solat 5 waktu bukan rukun iman, tapi rukun Islam. Okey, soalan yang terakhir. Surat 7. Okey, soalan nombor 5. Apakah zaman di mana kaum Nabi Muhammad SAW berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka? Okey, ingat lagi tak sebelum kedatangan Islam? Okey, kaum Nabi Muhammad ni mereka menyembah berhala. Okey, mereka adalah dari masyarakat zaman jahiliyah. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah,
Mereka tak kenal lagi Islam. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah agama nenek moyang mereka. Diorang tak sembah Islam lagi. Itu adalah masyarakat zaman jahiliah. Okay, ingat tu. Okay, jadi jawapan dia 5. Nombor 5 adalah alif. Okey. Siapa yang betul, tanda right. Siapa yang salah, bulatkan dekat jawapan yang sebenar. Okey, itu saja. Okey. Ustazah harap awak fahamlah untuk tajuk perkembangan agama Islam melalui akidah ni. Okey. Jadinya Ustazah harap masa awak cek tu awak boleh guna pen merah. Tapi jangan tipu diri sendiri. Kalau salah, letak salah. Kalau betul, bagus, tahniah. Tanda right. Okey, itu saja. Semoga bermanfaat. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.